Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kepada pelajar-pelajar. Petang ni kita bersama dengan pelajar-pelajar MRSM Alor Gajah. Apa khabar? So, nama saya Muhammad Isa bin Idris. Salam perkenalan. Abais perasan dah hampir 70 lebih dah. 73 pelajar yang join. Salam perkenalan adik-adik MRSM Alor Gajah. Sebelum kita start, adik-adik boleh komen nama anda tak? Anda nak dipanggil apa? Boleh rename dulu. So sebelum kita start, adik-adik kita mula kita punya seminar best petang ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi amin. Alhamdulillah, saya difahamkan cikgu korang Cikgu Fazlina. Betul tak? Cikgu Fazlina, saya deal dengan dia, PM, dia kata bolehlah kita nak jemput Serajinda lah untuk slot Fizik. Fizik in action. So petang ni, sorry, boleh komen tak? Nama korang siapa yang baru je join? Salam sejahtera. Uish, rasa ada 70 lebih. Senyap je. Ke ini bukan kelas tau. Korang jangan macam kelas. Senyap, tutup kamera. So adik-adik, 3 adab sepanjang seminar berlangsung. Saya difahamkan ikutkan lebih 100. Saya kata kita pilih 100 terawal je lah yang dapat join. Yang pertama, onkan kamera anda. Yang kedua, jemput untuk mute-kan anda punya audio. Takut ada bunyi sebab kita recording. Dan yang ketiga adik-adik jemput untuk responsif dekat ruangan komen. So yang pertama saya jemput untuk share nama anda. Nama panggilan je, simple. Okay? Salam sejahtera. Kita ada Serajinda in the house sebelum tu. Sebelum Serajinda berkongsi ni adik-adik. Mungkin yang tutup kamera, jemput untuk onkan kamera. Jangan rasa bersalah. Okay? So korang boleh santai. Macam saya pun dekat rumah, saya dekat Bangi. Korang dekat Melaka lah Betul tak? So kita mula dengan lebih lanjut, jemput untuk kenalkan diri. You can introduce yourself, your name, nama panggilan dulu. Okay, mungkin boleh letak sebelah tu. Macam tu, Abang Is, korang nak letak form 4 ke form 5? Boleh? Form 4 ke form 5? Kita ada Alik Danish. Assalamualaikum, afternoon teachers. Alik here, welcome Alik. Saya Haziq, orang panggil saya handsome. Okay, kita panggil Haziq, kena rename lah. Letak handsome. Kalau letak nama Haziq suruh panggil handsome, orang panggil Haziq lah, tak panggil handsome. Alright, adik-adik jemput untuk kenalkan diri dulu. Anda nak dipanggil apa? Okey je, Abang Is tak ada masalah. Tapi kena letaklah dekat nama korang tu, letak nama apa korang nak dipanggil. Sebelum tu saya nak bersembang dengan Cikgu Fazlina, boleh ke? Assalamualaikum Cikgu Fazlina, apa khabar? Terima kasih Cikgu Fazlina. Jemput kita orang nak berkongsi. Petang ni kita nak belajar fizik sama-sama, boleh ke? Okey, ada Cikgu Fizik rasanya sekali dalam ni, Cikgu Zuhairi. Nama Cikgu Zuhairi. Cikgu Zuhairi ni lelaki lah kan? Itu Cikgu Fizik, ya. Saya bukan Cikgu Fizik, saya hanya tolong organize Cikgu Zuhairi, Cikgu Fizik. Okey. Apa pun, terima kasih kepada Cikgu Fazlina. Cikgu Zuhairi ada ke? Assalamualaikum Cikgu Zuhairi. Sihat Cikgu Zuhairi. Cikgu fizik korang ni garang ke garang sangat guys? Korang boleh tak komen sikit? Kita tunjuk, yes betul. So petang ni sebelum kita start, baik Afrina kata baik, sangat baik. Ya ke? So guys, chat to everyone Jangan chat personal. Itu saya je. Okay, Syafi Rosli boleh send chat to everyone. Baik. So nak tahu juga cikgu fizik korang ni betul ke baik? Cikgu Zuhairi apa khabar? Cikgu Zuhairi ada ke? So insyaAllah petang ni untuk sharing, ada yang belum share nama, jemput untuk sharekan nama anda. Yang belum onkan kamera, boleh onkan kamera Saya sayang Cikgu Zuhairi. Saya nak join boleh tak Afrina? Saya sayang juga Cikgu Zuhairi. Tapi nak bersembang dengan Cikgu Zuhairi boleh? Sebelum kita start. Petang ni guys, Fizik in action. Sharing petang ni, saya difahamkan korang nak in English 100%, 50-50, Malay ada, English ataupun
Abais, share dalam Malay lah. Kita kat Malaysia. So boleh komen sikit. Kita ada Irfan, Aiman, Imran ada. Sandy, betul ke? SANDYA bunyinya apa? Saya dah tak pandai mengeja dah. Natra ada, Syafi ada, Johan. 50-50. Okay, 50-50. Oh, saya lupa. Serajinda pandai bahasa Punjabi tau. Saya risau dia cakap English dengan Punjabi. Nanti kan 50-50 yang mana satu tu. Alamak, Ali. Macam mana saya berhenti 50 ni? Ini kena join sekolah rendah balik. Sandy pun reti bahasa. Okay, good lah. Kalau Sandy tahu bahasa Punjabi. Okay saya bagi ruang. Sebab ada yang respon untuk Punjabi. Saya on je. Serajinda on. So adik-adik, I nak you petang ni santai. Walaupun kita nak belajar fizik 2 jam, kita nak nampakkan sharing petang ni. You can learn something. Saya difahamkan anda baru je perhabis kelas Mungkin ada yang makan, mungkin ada yang yelah baru nak solat dan sebagainya. Itu yang saya maklumkan, yelah bila dapat respon cikgu-cikgu baik, pelajar senyap dalam kelas, tak layan pun. So Abang Is tak nak lah bawa nama buruk korang. Korang responsi dekat ruangan chat pun dah okey. Okey, hai Cikgu Zuhairi. Apa khabar? Cikgu Zuhairi segan-segan lah. Cikgu Zuhairi boleh dengar suara saya? Sekejap guys, sebelum kita start, nak tanya khabar cikgu korang dulu. Boleh ke nak bercakap dengan Cikgu Zuhairi? Cikgu Zuhairi dah makan? Ramai pelajar-pelajar sayang Cikgu Zuhairi. Cikgu Zuhairi boleh on kamera dan unmute. Untuk Cikgu Zuhairi, okey lah nak unmute. Pelajar-pelajar unmute, saya takut diorang tengah tengok TV, main game, nanti bunyi pula. Kantuk. So guys, belajar boleh fokus. Kan dah berapa ramai ni? Oh dah 89. InsyaAllah 100. Takkan ada pelajar boleh join sebab akaun kami memang limited untuk 100. So yang dah join jangan keluar sebab I risau you dah tak boleh masuk balik. Sebab bila dah cukup 100, akaun ni dah tak boleh nak masuk. Okay? Yang dah join anda patut rasa oh ya ke? Line tak okay. Melaka upgrade lah sikit. Line tu. Okay guys, boleh kita start? Untuk fizik. Ramai form 4 ke form 5? Boleh komen? Saya form 4, saya form 5. Boleh komen? I risau nanti dah share. Ni untuk form 5 ni. Ni untuk form 4. Boring lah. Tak pesah. 15. Form 5, form 5. Sebab tak ramai yang komen. We all form 5. Ya ke? Ada yang kata tadi 15. Oh 18. Apa pun saya respon ikut chat. Okay, thank you Cikgu Zuhairi. Cikgu Zuhairi kalau nak tanya soalan, nak share pandangan pun okey Cikgu Zuhairi. Kita pun belajar juga dengan Cikgu Zuhairi. So I nak check ada ke form 4 kat dalam ni? Ke semua memang geng form 5 je ni? Alright, thank you. So adik-adik, kita nak ambil kedatangan boleh tak? Abang Is nak minta onkan kamera, kita nak ambil gambar dulu. Sebab Cikgu Fazlina kata, Abang Is, nanti bagi kedatangan boleh? Abang Is bagi kedatangan yang on kamera Abang Is kira lah dalam 10 saat korang boleh berpakaian dulu, duduk dalam keadaan selesa. So insyaAllah dalam kiraan 10 kita akan ambil gambar. Nanti Abang Is share lah dekat Cikgu Zuhairi, dekat Cikgu Fazlina Okay, ready guys? 10 saat boleh senyum dekat kamera. 9, 8. Cikgu Fazlina, kalau tak ada pelajar on camera, kita anggap memang tak ada orang nak join. Kita buat kat MRSM lain. 7. Iman, Abang Is tunggu. Sabar. 6. 5. Yang on camera, Abang Is nampak dan keluar tu kira kedatangan lah. Kalau tak ada boleh left group guys. Tak berbayar. Free je. 4. Afina, jangan gelak kuat sangat. 3. Siapa lagi? Syafi, Noob, Handsome, dah ready? 2. Irfan dah, Fazlina dah. Ingat kita nak ambil gambar untuk kedatangan. 1. Kalau muka je pun okey lah. Okey, buat gaya sebelum belajar fizik. Okey? 1, 2, 3. Belajar fizik in action. Alah Aziz, lambat Aziz.
Okey, lagi sekali. Takut ada yang belum join. Irfan dah ready belum? Guys, kalau yang tak on camera memang Abais tak nampak Masya, thank you. Sabil, thank you. Aliyah, thank you. Johan dah. Adriana. Okey, lagi sekali. Abais kira 5. Kita nak ambil kedatangan buat muka sebelum belajar fizik. Nanti kita ambil kedatangan lagi tengah-tengah kelas. Okey, 5, 4, 3. Ada lagi? Ada lagi ke? Sebentar. Haziq dah? 2, 1. Recording in progress. Action. Alright, thank you very much kepada pelajar-pelajar MRSM Alor Gajah. So guys, boleh kekalkan energi anda. Kalau ada nak tanya soalan, boleh tanya Abais. Nak pesan sikit lah. Dah on camera tu tak payahlah nak tutup. Payahlah korang ni. Alright, thank you Cikgu Fazlina. Minta izin Cikgu Zuhairi juga untuk kami belajar fizik sama-sama dengan Sir Rajinder. So guys, kita baca doa belajar boleh? Jom kita tanda tangan. Guys, saya jemput kali ni boleh unmute. Kita nak baca doa penerangan hati sama-sama. Boleh? Yang Islam boleh? Silakan. Nak unmute, boleh unmute. Abais bagi masa. Ingat tau, Abais baca bukan korang amin. Abais baca, korang baca sama-sama. Boleh? 1, 2, 3, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anzur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama. Rabbi idrahni sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Thank you very much pelajar-pelajar MRSM Alor Gajah. Betul saya sebut. So nama saya Muhammad Isa, boleh panggil Abais. Kalau korang ada isu teknikal, tak okey, nak PM private boleh. So basically kalau nak tanya soalan, chat tu send to everyone. Sir Rajinder, are you ready? Yes. So ada yang minta 50-50. Kalau tak clear, sir, can you explain in Malay? Sir, do you want to share in English? So bagi tahu je dekat ruangan chat supaya kita tahu apa yang kami kongsikan anda dapat. Adik-adik, insya-Allah yang join mohon kekal. Abais takut korang terkeluar. Kalau dah cukup 100 dah tak boleh nak masuk dah. Dah 99. Ada sekolah lain tau nak join. So Abais kata, tak apalah puan, tak apalah cikgu, kita buat dengan sekolah cikgu next. Untuk MRSM Alor Gajah ni kita fokus untuk korang. So silakan Sir Rajinder, beri tepukan online untuk Sir Rajinder. Okay, everyone. Salam sejahtera, salam bahagia, selamat petang diucapkan kepada semua. Okay, so terima kasih kerana join sesi fizik. Okay, seperti mana yang kita ketahui seperti mana yang dah diperkenalkan oleh Coach Isa tadi, saya Rajinder Singh. Okay, lebih dikenali sebagai Tutor Raj, right? Dan hari ini kelas. Okay, apa yang kita nak buat? Kita nak lihatlah pasal physics in action. Okay. So maksudnya di sini adalah bukan saja kita akan jawab soalan, okay, but then apart from that, okay, whenever I post you any questions, so I will do my level best and explain it by doing the experiment. Okay, so I know basically most of you are in Form 5, all right. So but what I'm going to do today is that just to ask you some general questions on physics. Okay, so it is completely okay if you know the answer. If you don't know the answer, or even if you're confused, you can always ask me questions on the chat. Alright. So sebelum itu, sekali lagi, boleh tak kita check sound system tadi? 1, 2, 3. So class, can you hear me? Kalau nampak, kalau boleh dengar, bagi saya thumbs up. Alright. So you can give a virtual thumbs up on your screen. Okay class. So so dalam physics ini class. Ada request bahasa Punjab ni sir. हाँ जी, ये मैं पंजाबी च गल कीती, ज्यादातर मैं अंग्रेजी च गल कीती, किते पतंदर नूं इत्थे समझ नहीं आई थे तां Dora asal Melaka tu. Bukan Punjab. Melaka. Tapi itulah. Okay kelas. So
I will try to convey my message in bahasa Melayu and bahasa Inggeris. And then kepada Cikgu Zuhairi, Cikgu Fazlina, okay, terima kasihlah kerana sudi collaborate bersama-sama dengan CM dan juga Universiti Cyberjaya untuk adakan sesi pada petang ini. So jadi kelas, actually I have slides with me actually, tapi yang untuk itu kita kena masuk dalam Slido. Okay, so boleh saya tahu berapa ramai di sini yang ada smartphone, alright? So just standby you punya smartphone itu kelas. So nanti kita akan masuk dalam kita punya si Slido itu nanti ya. So kelas, this is what I'm going to do now. I'm just about to share my screen. Alright, and I'm about to present. Korang boleh nampak ke? Boleh nampak, boleh komen nampak? Sir, kita fizik kan sir? I takut you ajar sejarah pula sir. Itulah. Macam mana pula start gambar. Salah kelas ni sir. Kita orang nak fizik in action. Yes. Trust me. We will definitely have some interesting actions in physics, okay? So, but then for now class, okay, so apa yang kita nak buat? Kita nak jawablah beberapa soalan ringkas. But then class, quickly ya. So I just want you to nanti masuk slido.com, alright, dan kita akan jawablah beberapa soalan yang ringkas. Okay kelas. So untuk itu, so saya tahu kita semua pelajar Malaysia, manalah tahu ada pelajar daripada India ke Afrika ke, cepat mengaku siapa yang daripada luar daripada Malaysia ni. Okay kelas. Anyway. So where are you from? So I want you to help me masuk dekat slido.com ini tadi, masukkan kod 05023993, okay, dan lepas itu kita akan mulakan sesi kita officially ya. But don't worry class, okay, from time to time, okay, I will offkan screen ini sebab saya akan pergi ke whiteboard nanti, so kita akan bercerita berceloteh lebih panjang nanti, alright, dan so, okey, pelajar akan cuba masuk Slido menggunakan nombor PIN yang saya dah bagi ni 502 393. Hai. Alright. So ada yang bagi Selangor, Selangor. Guys, make it specific daerah, negeri. Jangan Malaysia pula. Saya sebenarnya nak negeri je. Oh, nak negeri je. Tapi okay, tak nak apa. Negeri, kita bagi negeri je lah. Okey. Serius tak? 502. Tempat mana tu 502? Itulah negeri mana tu 502 393. Silakan. Boleh isi. Melaka. Tak ada negeri lain ke? Oh, Negeri Sembilan ada. Oh, Kedah. Melaka. Melakau pun ada. Ambil engkau Melakau pun Melakau lah. Itu original sir. Itulah. Okay. Melaka ada makan laksa ke? Itulah. Perak tak ada ke? Aduh, sedih berbenar teman ni, teman. Tak ada. Perak luar negara sekarang. Alah, hai. Perak you seorang je, sir. Aduh, hai. Hai, geng Johor ada. Yeah. Merajuk ah. Okey. Sabar je lah ya. Panjang betul. I'm from Shah Alam. Peace yo. Borneo. Thank you. Tapi kalau kita lihat ni daripada sini, so okey lah, kita tahulah geographically you all daripada mana, okey. Shah Alam, peace you. Okey, salam Sarawak ada. Okey. Okay, good. Alright, so thank you for participating. Serius Vietnam ada? Tahu Vietnam menang sir. I see man. Malam ni kita lawan Thailand tau sir. You tahu tak? Saya ni kau nak lawan kamu melawan lah. Okey, aku doa je bila kau melawan tu kau berjaya. Okay. Yang belum komen boleh komen. Thank you. Anda dari negeri mana? Okey, ada juga daripada London ya. Okey, boleh kita carry on guys? Okey.
So Subang Jaya. Serius tak? tak apa. Okay kelas. Kita kalau cerita pasal fizik kan, ada macam-macam lah. Ada yang kata fizik ni menarik lah, ada yang kata fizik ni mengingatkan dia kepada boyfriend girlfriend dia lah. Ada yang bila belajar fizik ni dia teringat dekat hantu Kak Limah lah. So macam-macam lah yang you all boleh kaitkan dengan fizik ni, okay? So class, quickly, briefly, can you just let me know in one word, okay? What are the emotions that you can relate with the physics, okay? So only one word, alright? So siapa yang masih dalam Slido tu tadi boleh guna Slido dan berikan you punya feedback. What do you think of physics? Fascinating, complicated, hayo. Okay, so complicated so far banyak. Oh, love, amboi, fantastic. Okay, best. Fun, easy with the questions mark. Okay. So mantul, depression, electron, mind blowing, don't know. Serius lah mantul. Amboi. Dahsyat benar ada orang punya jawapan ni. Okay. So half MV square, extraordinary. Orang rasa ni level MRSM kot. Itulah kan. Tapi tak apa. Kalau sekolah yang saya pernah buat dekat planet Maharik tu, dia punya feeling lagi dahsyat. Okay. So ada yang dapat A+, okay, very good. Hard, okay, susah serupa ayah pink, lantak P lah, lots of formula, okay. Ada juga setiap, ini menarik ya. Kalau you tengok satu komen tu ada yang tulis Cikgu Zuhairi. I say man, cikgu, ada orang seru nama cikgu lah. Nampak benar dia buat disayang dengan koma ya. So okay, very good. Apa lagi yang belum komen, boleh komen. Sir, tak cukup 100 ni sir. Mungkin ada a few yang masih join senyap tu. Ada kawan-kawan lain nak join juga tau. Ada yang setengah tu komen Cikgu Fadila with love. I see man. Lah. Okay, bagus. Alright. So it is good, yeah. It is good that you have all these mixed feeling. In other words, I can see that you have a love and hate relationship. Okay, so whatever it is, class. Okay, whatever you think of this physics. All right. So, but my idea, our idea here, okay, apart from the CMN, we just want to show you, we will just want to expose you that physics, just like the other subjects, it is actually beautiful. All right. And when it comes to the formula, and of course, when it comes to the conceptual idea to semua tu, I'm very sure your teacher will definitely explain to you in detail. But then for now, let's see what it is the physics in action is all about. Okay, class. So ada yang kata tutorat juga, amboi. Ada yang kata susah gila. Ada yang kata water. Ya, dia orang punya komen ni sabar je lah. Cenggah. Tak apa, kelas. It is okay. It is completely fine with me apa yang you nak komen ni tadi, alright? So soalannya kelas, okay? Soalan dia, kalau kita lihat di sini, now I'm going to start with the pendulum class, okay? Because this is the most basic, okay? Whenever you want to study physics, right? So you can't run away from this simple experiment. So class, pendulum over here, as you know, okay, you have a ball, alright? And then what happened here is that you tie that to the string and then you let it oscillate. Okay, dia akan mula berayun kelas. Okay, so bila dia mula berayun ini tadi kelas, so T itu tadi kita kenalinya sebagai period, tempoh ayunan bandul itu tadilah. Dan apa yang dimasukkan dengan tempoh tu pun you kena tahulah apa maksud dia. Itu nanti kalau belajar gelombang tu memang lagi detail lah, you akan terangkan semua tu ya, dengan ada frekuensinya semua ni. But my questions to you, class. My questions to you. Looking at things yang ada panjang tali itu tadi, panjang ladung itu tadi, class. Kalaulah dalam ujian dia bagi satu gambar aja dan dia suruh labelkan panjang ladung itu tadi, okay? Imagine you are given this diagram and you have to, okay, draw the length of given pendulum. So class, apakah jawapan kita di sini? Do you think the length of the pendulum it is A, it is B, or even it is C? So class, agaknya lah apa jawapan dia? Siapa yang ada dalam apa Slido tu tadi, tolong komen. Okay. Ada yang kata C, ada yang kata B,
Ada yang kata A. Tak, ada yang tak nak tulis ke? I don't know lah. Ada juga yang 5% tu. So kelas, majority of you thinks it is A. Ya? Okay, very good, very good. Keep. I don't know lah. Entahlah pun. Nampak. Okay, alright. So good. So kelas, memandangkan ini sesi physics in action. So there will be an actions to explain to you what is exactly, okay, the length of this pendulum itu tadi. Okay, so jadi majority je kalau kita lihat di sini ramai yang kata A. Okay kelas, ramai yang kata dia adalah A. So apakah jawapan dia tadi? Saya akan berikan jawapan kelas, but I need your help. Okay, saya perlukan bantuan daripada kamu semua. So class, this is what we're going to do, class. All right. I have a pendulum here. Okay, I have a pendulum over here, and wait a minute. I just need to make these as all right. So that's better. So class, I have a pendulum over here. Now what I'm going to do, okay, so definitely I'm going to swing this. All right. So now class, kita nak tahu panjang pendulum tu tadi daripada mana ke mana kan. So if you remember, it is from the pivot point, yang daripada point atas tu tadi yang mana kita gantungkan, adakah dianya di sini, alright, ataupun di ada tali ya sir? Ada. Tali tu tak nampak sir? Itulah. Ingat dia terapung. I see, man, tu yang boleh buat magic tadi kan. Alamak, silap lah. Tak apa, lain kali I buat dengan budak-budak MRSM lain pula. Okay, tapi orang janganlah beritahu budak lain pula kan. Ni kelas. So, panjang tali tu adakah at this level, or is it over here in the middle, or at the bottom? And I have reasons why I use this ball over here, because over here you can see the diameter is quite huge. Alright, so compared to the one that you use back in your school, so dia bulat sfera yang kecil saja kan. So jadi kelas, untuk nak cari jawapan dia, so we will measure what is the height over here. Oh, of course, I just need to change the angle over here a little bit. Alamak. Sekejap je kelas. Okay. Somehow risau dia orang fokus kat perut you sir. Risau itu juga ni kita orang dah lepas raya ni. Right. So dia tak dapat detect saya punya kamera yang lagi satu. Tapi tak apa kelas. Alright. Saya sebenarnya apa yang saya nak tunjukkan tadi adalah pendulum ini tadi kelas. Okay. So kita akan swingkan dia. So selepas itu daripada pivot point tu tadi, so I hope it will start to detect I punya kamera itu nanti. So nanti kita akan gunakan pembaris kelas. Alright. So pembaris ini tadi kelas. Okay, what happened here is that, so kita akan letak dia daripada titik pivot dia tu tadi, dan daripada kiraan kita nanti, kita pun tak tahu berapa dia punya panjang yang kita akan dapat, and then kita akan setkan kiraan yang kita kira tu tadi. So kalaulah tadi kita kira dapat let's say 50, so kita akan guna pembaris ini nanti kelas. So saya akan gunakan rubber band ini nanti, saya akan letak dia dekat 50, and then we will start to measure berapakah ketinggian dia tu tadi, and then kita akan lihat di manakah kedudukan getah ini tadi. Do you think it will be over here, or do you think it will be over here exactly in the middle, or do you think it will be over here? But then from kita punya jawapan daripada Slido tu tadi, majority of you thinks that we will be getting the answers over here tadi kan. So this is what we are going to do class. Kita sekarang ini kita akan cari dia punya tempoh ayunan. Oh yeah, by the way, you are sitting for KSSM ni nanti. Oh, dia dah boleh detect kamera air ni. Okay, very good.
So jadi kelas, apa yang kita akan buat? So yang ini, titik atas sekali ya, yang saya nak tunjukkan tu tadi. So ini dia punya pendulum. Okay, just nice. You can see. So I will let it oscillate class. Alright, I will let it oscillate, and then we are going to take the number of oscillations, 10 complete oscillations. And class, for KSSM class, doing this experiment, okay, how you going to take the time for 10 complete oscillations? Now, this is very important. Okay, dia akan jadi sangat penting tadi kelas. Kenapa? Sebab paper kamu tu nanti, kamu tak guna dah macam you punya senior. Dia orang guna apa? Written practical kan. So, you punya memang kertas practical lah. Maksudnya bila you maksud makmal tu nanti, memang setiap seorang akan diberikan meja makmal tu tadi, dan meja itu you boleh gunakan khas untuk you sahaja. You will be given all the apparatus and you can conduct this experiment. Alright. So jadi kelas. Aduhai. Alright. So apa yang kita nak buat? Kita akan sukat. Sukat apa? Sukat masa yang diambil untuk 10 tempoh ayunan itu tadi. So kelas, please help me. I want you to stand by with your phone. Alright. So daripada phone itu tadi nanti kelas, I nak you masuk. So, kalau ke bawahkan sikit boleh ke sir? Kamera? Kamera. Nampak ke? Korang kalau tak okey beritahu sebab yelah macam saya beritahu kalau kelas online, seminar online ni you respond, jadi you tak boring tau. Kalau you duduk dengar, memang kejap lagi you akan left dan kawan lain akan masuk. Sebab I perasan yang dah terkeluar ni memang dah tak dapat masuk lah. Sebab kawan lain saya perasan dekat waiting ni memang tengah tunggu tau nak masuk. Okey, kalau okey proceed, kita proceed macam biasa. Kalau tak clear ke, tak nampak, bagi tahu je. Sir Rajinda, tak clear lah sir, kamera tak nampak lah, lag ke, kalau korang nak tanya soalan ke. Okey Okey. Silakan sir. Okey. So di sini sekarang kelas, I nak you masuk dalam you punya stopwatch. And then kita akan ambil masa untuk 10 complete oscillations. Alright. Dan selepas itu kita akan buat sedikit pengiraan. So I need your help later. Tolong saya buat kiraan itu nanti, dan kita akan lihat theoretically kiraan yang kita dapat dan juga kiraan ukuran yang kita akan dapat daripada sini nanti, so whether it will be the same or not. Okay class? Alright. So class, this is what we're going to do. Cara kita nak ambil ini tadi, kita akan biarkan dia oscillate sekejap. Alright, let it oscillate. And bila kita dah oscillatekan dia ni tadi kelas, okay, so apa yang akan berlaku sekarang, kita nak ambil tempoh untuk 10 ayunan itu tadi. So this is what we're going to do class. Now, we want to minimize the reaction time error. Okay, so how are you going to minimize the reaction time error? So this is what you have to do. Okay class, kita akan ambil bacaan dia seperti berikut. So this is where when it start from this point we will start. Tapi sebelum itu it will be 3, 2, 1, 0. The moment I said 0, you start your stopwatch. Okay, and then kita akan continue lah 1, 2, all the way to 10. Okay class, so that is what we're going to do. And then whatever answers that you get after that, I want you to write down dekat bahagian chat komen itu tadi. Okay class, so stand by. So this is what we're going to do class. All right. 3, 2, 1, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelas, boleh saya tahu berapa bacaan yang you all dapat tadi? Ke nak buat sekali lagi?
Mungkin ada yang tadi tu oh, all right. I can see there's a lot of reading over here. Okay. So that's a lot. Okay, thank you so much. All right. So on average, I can say it is around 18 to 19 plus. Okay, class. So it is between 18 to 19 plus, class. All right. So yeah, you know what? Over here, I am getting my answer. Okay, as you can see, it is 18.77. Okay, so I can see some of you are very close to this figure tadi. Okay, so kalau ikutkan sebenarnya kelas, okay, in physics, what you need to do, right? We need to actually, okay, in physics, actually we need to take several different readings, right? And then you find the average. So that's what you're supposed to do, okay? And I am going to use some of your readings over here, class. Okay, so let's do this together. So saya letak di tepi sekejap. So kita akan mula mengira sikit. Okay, class. So this is what we're going to do, class. Now I have a reading from Irfan over here, 18.73. So ada jawapan boleh share. Kita ada Izran 19. Alamak, Irfan berapa tadi? Okay, 1873. Okay, Irfan lah. Yeah, that's one. Okay, and then Fizik 1853. Fizik 1853, Arfan 1878. Okay. Yang lain boleh share jawapan. Sila. All right, and then I even have a reading from Yogendran. Okay, amboi, nombor tu naik ah. Anyway, Sasha. Okay, Laju. 17. So class, Kita akan ambil 3 lah sir. Ke nak kena ambil lebih daripada 3? Kalau boleh ambil semua yang 100 reading ni tadi lagi bagus. Tapi tak apa kelas. Okay, kita ambil. Dia lagi tepat lah kan sir? Yes, lagi tepat lah. So class, can you please tell me what is the average over here? Can someone please calculate and give me the average? So what are you going to get, class? Seriously, the average is 18.77. Oh my God. Oh Tuhanku. Wow. Class, this was my reading, class. 18.77. Ini yang I buatkan love budak-budak MRSM ni. Okay, so 18.77. So class, time taken for 10 complete oscillations, right? Apa yang berlaku tadi? 18.77. But when it comes to the pendulum, class, we are actually, you know what? I want the other camera actually to focus on me, but it's still not detecting my other camera. So class, minta maaf lah. Saya ni terpaksa kangkangkan kaki supaya saya boleh ni tahu masuk dalam lens kamera ni tadi. Okay. So jadi kelas, bila kita ayunkan tu tadi 10 ayunan, but we are interested only with one. So apa yang kita akan buat? Ini tadi for 10 complete oscillations, I am only interested in that one complete oscillation study class. So this is going to be 1.877 second. Of course, some of you will tell that, can we just round it off? Yes, we can actually. But then in this case, I am not going to do that. All right. So I am going to use up to these 4 significant figures. Okay, 3 decimal places over here. So the time taken for one complete oscillations over here, it is 1.877. So what are we going to do over here? There is a formula actually that we are going to apply. And what is the formula, class? The formula for the pendulum. All right. Actually, if you nanti kalau you pergi form 6 kan, you akan belajar mana datangnya formula itu tadi. Okay, but for now, I will just tell you what is the formula. So class,
the formula over here, it is T, right? And it is 2 pi it is L over G, class. What is L? L is the length of the pendulum. And what is G? G is the Earth's gravity, acceleration, pecutan gravity itu tadi. Oh, dia dah boleh detect kamera ni pula. Bagus. Okey, bagus. Tak payahlah nak tunduk-tunduk lagi ya. Okay, class. So far, that is the formula. Alright. So, apa yang kita nak buat sekarang? We know what is T, right? Which is over here. Now, we will substitute in this formula and we want to find the value for L. So, that's what we're going to do. So, class. Di sini, sekarang, kita jadikan L sebagai subject. Okay, class? This is what we have learned in maths when you're back in Form 2, rumus algebra, okay, algebraic formula. So you make L as a subject, so what will you get? So basically you just have to square both sides of the equations. So when you start to do that, okay, when you start to square both sides of the equations, class, so this is what you will get, which is T, all right, T squared, 2 square will be 4, pi, and then you square it will be pi square. Now, square root and square, you know very well, we can just cancel it off. So you will get L over G. So class, remember what we're interested in? Kita nak L tadi, betul? So, over here, we make L as a subject. Now, let me erase this. So class, when you make L as a subject, what will you get? You will get GT squared over 4 pi squared. Class, this is what I want you to do now. Help me substitute the G value. Oh, by the way, do you know what is the value for G here? Siapa tahu? Nilai pecutan gravity di bumi ini berapa nilai dia? Okay, some of you give me 9.81, some of you give me 10. So, yeah, right? So 10 or 10, 9.81 class. This is what I want you to do. I want you try to key in both values, right? Masukkan kedua-dua nilai itu tadi. G equals to 10. Find what is the answer, and then you find what is another value when you substitute G equals to 9.81. in this equation, and then tell me what would be L that you're going to get over here. Okay, class? So please help me. Substitute your T, which is 1.877 seconds, into these equations over here, and then tell me what is the L that you're going to get. Please do that. So class, masukkan nilai T tadi ke sini. G tadi itu guna dua-dua. Cuba gunakan nilai yang 10, kirakan, and then lagi satu kiraan tu tadi, masukkan G tadi 9.81, and then kira, check for yourself, see for yourself whether there is any difference or not. Alright? So you can kira dua-dua tu nanti, and then you let me know what is the answers that you got. Alright? So please do that. Okay, yang dapat jawapan boleh share. Yes, dapat Kalau jawapan. yang tak clear, tak faham, nak tanya boleh je. Okay. Mungkin kalau ada yang tak faham soalan saya itu tadi, saya ulang balik ya. आज जरा t स्क्वायर ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ l ਭਾਲਣਾ ਜਦੋਂ l ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ gt ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ 4 ਪਾਈ ਸਕੁਆਇਰ ਅੱਜ ਜਰਾ t ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਜਰਾ g ਹੈਗਾ ਸੀ 10 ਜਾਂ 9.881 ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਰਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਭਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਲਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ Maai, siapa yang bagi jawapan 280 tu? Is kejam gila koma ni woi. Awak besar berbenar jawapan dia tu.
So class, I can see that you got the answer around 0.89. Okay. So banyak yang bagi dalam 0.89. Okay, ada yang bagi 0.87. So class, you have a plus minus around 2 decimal punya ni ya, 0.87089. Okay, alright. So jadi kelas, saya kena pastikan kamera saya ni on balik. Okay, so jadi kelas, jom kita lihat apakah jawapan yang kita dapat tadi. So if I see from there, some of you says that you got 0.875. And some of you got it as apa nama tadi? 0.89, 0.892. And class, this reading over here, now do you think the reading over here it is in meter or centimeter? So class, apa pendapat you? You rasa dia tadi adalah meter ataupun sentimeter? Yes, it is meter class. It is meter. So, maksudnya di sini, kalau kita guna ini tadi, kita akan dapat dalam 87.5. Kalau kita guna yang ini tadi, kita akan dapat dalam 89.2. And it depends on the value of the G that you use. Of course, if you see here between 9.81 and 10, there's not much difference, right? So, tapi dekat sini kita ada dua bacaan itu tadi. So, class, this is what I'm going to do, class. Kita akan letakkan rubber band ini tadi kepada kedua-dua bahagian ini tadi. Bacaan dia 87.5 and 89.2. Okay. So selepas tu kita nak lihat bila kita sukat di manakah bacaan itu tadi. Okay class. So that's what we want to do it here. So now I will bring back this pendulum to the original length dia tadi. So sebenarnya saya dah letakkan paku dekat atas tu. Alright class. So this is what I'm going to do. So there you are. So that's the one class. So let me get another rubber band. Setakat ni saya baru ada satu je. Sebenarnya ada dua ni. Satu tu dah putus. Sekejap. So class. So kita ada yang ini tadi. So this is what we are going to do. So class. The reading over there, which is 87.5. Now, let me check. Okay, kita akan gunakan bacaan yang ini tadi. Ini kosong. Satu, bla, 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 bla. So, it is 87.5 class. So, this is 87. So, 87.5, 87.5. And this is 88. So, kita akan letak 87.5 somewhere here. Right, and the other one it is 89.2. I just rounded off to 82 lah. 89. Okay, so my 89 class. Okay, so 89 it is here class. All right. So we have this small difference over here class. Okay, a small difference over here. So now let's see. Yang ini tadi di manakah dia punya kedudukan tadi. Remember class, ramai yang jawab tadi di sini kan. Okay. Alright. So let's see. Kalaulah tadi ini, okay, kalaulah tadi yang ini kita letak dan memang kebetulan tu ada di sini tadi. So jawapan yang you bagi A itu tadi 4. Okay class. So let's see what is the answer. Now I akan letakkan yang dekat atas tu tadi. Okay class. And can you see? Can you see the upper limit and the lower limit over here? It is in the middle class. Can you see that? So siapa yang jawab A tadi, semuanya duka citanya dimaklumkan adalah salah. So class, that is not the answer. So jadi di dalam ujian,
esok lusa, kalau diberikan, lukiskan panjang ladung itu tadi. So you know what to do. You have to draw from the pivot point over there all the way to the center. Class, ingat kelas, it is all the way to the center. So jadi itulah jawapan dia. So jadi kelas, so far ini yang saya maksudkan dengan physics in action. Bukannya kita bagi jawapan saja, tapi kita bagi jawapan melalui eksperimen. Okay, before we move on to the next questions, what do you think so far melalui soalan yang pertama ini? So what are you feeling now? Please write down. You feel rasa kuch hota hai ke? You feel like pyar kiya atau darna kiya ke? Tolong tuliskan. Kabi kushi kabi gam. Ya Allah, kabi kushi kabi gam pula yang dipilihnya. Koma ni nak memang kena penampar ni kan. Nasib baiklah ini kelas virtual tau. Kalau tak memang dah aku bagi penampar capati. Right? Feeling more excited to know more. You want to know more? But then macam mana ni Abang Is? Macam mana ni Cikgu Siti? Dia orang nak tapi yang kita ada masa 2 jam je. Okay. Okay, kelas. Kelas. I have another experiment to share with you. Okay. Oh my gosh, bestnya fizik. Cun, spectacular. Apa-apalah yang kalau you nak tuliskan tu. So as long you dah tahulah apa perasaan daripada ini baru soalan pertama kelas. Kalau ikutkan saya ada banyak lagi apparatus dekat sini. Saya takut nak tukar posisi kamera, nanti tak nampak saya punya wajah ni pula. Kamera ni pun dah macam hidup tak mau mati pula, tak nak dia kan, susah. Okay, so jadi kelas another experiment, another questions. Now I have a book over here. Ini soalan-soalan zaman para meswara. It is from 93 to 2000. Now class, 93 is a very special year for me personally. You know why? Because that is the year I set for SPM. Okay. So now class, in the year 1993. Okay. Now there is one question regarding this pendulum class. So soalan nombor 3 class. Okay, ini. Soalan nombor 3. So saya bacakan soalan dia. Oh no. I tak nak bacakan. I think I prefer to share it with you. Alright. Soalan nombor 3 itu tadi kelas. Okay. Soalan SPM 1993 ya. So kelas. Soalan dia kelas. Soalan dia. Wait a minute. Soalan dia mana soalan dia ni? Tu dia. Kelas. Ini soalan nombor 3 kelas. I'm going to share this with all of you. Okay. So tolong ambil masa sedikit. I know it is in bahasa Melayu, but then it will be very easy for you to understand maksud soalan ini tadi. So jadi kelas. Soalan dia seperti berikut. Sebuah bundle ringkas. It's just like what you have over here, boss. Okay, it's a simple pendulum. All right. So the mass of the pendulum is 50 gram. 50 gram. Now, when it takes the time just now, it is T second. So imagine class, yang ini tadi adalah 50 gram. Tapi sebenarnya ini 100 gram kelas. Bola ini masa saya timbang dia 100 gram. So if this is 100 gram class, masa yang kita ambil for one complete oscillations, it is 1.877 seconds. Remember. So now, if berat ini tadi, from 100, saya jadikan 200. Okay. What will be the answer? Okay, tapi dalam case 1993 ini tadi, from 50 gram, you change to 100 gram. So class, can you please tell me
What is your answer? So kelas, soalan nombor 3 ini, apakah jawapan kamu tadi? Do you think it is A? Do you think it is B? Do you think it is C? Or maybe it is D? So adakah kamu rasa masa yang diambil itu nanti akan menjadi 2 kali ganda? Ataupun masa itu tadi maintain? Ataupun masa itu nanti dia akan menjadi separuh? Ataupun masa itu nanti yang C, ya, 1 over square root 2T. So jadi kelas, what is your answer? Okay. Alright. So I have A. Tapi sepatutnya saya kena tanya soalan ni dalam Slido tadi kan. Baru nampak best. Okay. So tapi kalau kita lihat di sini ramai yang jawab A. Okay. Ramai yang jawab A. Very good. Very good. Now, knowing me. Siapa yang kenal saya ni tadi? You know very well. Saya takkan bagi jawapan begitu sahaja. Okay. Remember, this is physics in action. So we will have some actions over here to find out what is our answer. Okay, class? So jom kita lihat apakah jawapan yang akan kita perolehi. But majority of you thinks that by increasing the mass of that pendulum, right? So indirectly, the time taken also will double up. Am I right? So it is okay. It is completely okay. All right. So that is what physics is all about. You need to figure it out. So class, look here. You have the same length. We are not going to change that. But what happened here now? We are going to put on some extra mass over here. So ini sebenarnya dia slot pemberat. Alright. So yang ini kelas, slot pemberat. Dan berat ini tadi kelas, berat ini tadi, it is 50 gram. I don't know whether you can see that or not. Okay, but that is a 50 gram. It is embedded, embroidered dekat sini tadi, 50 gram. So I have this blue tack over here. Alright. So kita akan lekatkan dia itu tadi. So kita lekatkan dia di sini kelas. So kelas, sudah ada pemberat dia di sana. We are going to repeat the same experiment with the same number of complete oscillations. 10 complete oscillation class. Now, the average that we got just now, it is 18.77. Okay. Kalau tadi kita dapat perubahan sebanyak 1 second, okay, imagine class, if ever we are getting the difference by 1 second. Maksudnya apa? Kalau tadi kita dapat 19.77 on average or 17.77, so plus minus 1 second kan? So you dapat 17.77 second ataupun you dapat 19.77 seconds. So maksudnya itu tadi, okay, kita anggap dia sebenarnya tak memberikan banyak perubahan. Because remember class, kita kat sini sekarang 18.77. Kalau you kata tadi A tadi the word T, maksudnya you doublekan dia. Maksudnya apa? Maksudnya tadi 18 ni tadi kalau you kali dengan 2 pun 36 second class. So meaning by increasing the mass, double kan dia tu tadi, alright? So bila kita repeat eksperimen ini nanti, kita kena dapat dalam 36 second. Tapi kalau siapa yang kata tadi, oh masa tu akan jadi separuh, then kita akan dapat apa? 18 divided by 2, you will get around 9 something class. Alright? So kita lihatlah apa jawapan dia itu tadi. So class, are you ready? So please stand by your handset, alright? So pergi dekat dia punya timer itu tadi kelas, pastikan kosong-kosong. Reset. Okay, so resetkan dia. Alright. So class, we are going to start this experiment.
So this is what we're going to do. As usual, I will just let it oscillate first. And then what we are going to do, kita akan kira dengan bila dia ayun 3, 2, 1, start. And then after 10 complete oscillation, you stopkan dia. So guys, are you ready? So let's start that. So let it oscillate, all right? And we will mulakan dia punya kiraan sekarang. So class, 3, 2, 1, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Class, what is the answers that you got here? I will share with you later my answer. 18.67, 18.5, 18.69, 18.2, 19, 18.8, 18.77, 18.99. So class, whatever readings that you got, class. Now over here, I got 18.77. So class, my answer is 18.77. And even if you check your answer, okay, even if you check with your answers over there, okay, you dapat 18.93 lah, apalah, 19.27. Class, oh class, jawapan yang kita dapat tadi apa? Now I'm going to remove all this. And I will just hang it over here. So class, now we want to check. If you remember, based on this experiment yang kita buat, it is 18, all right? So if you look at the questions tadi, all right, kalau kita lihatlah soalan itu sekali lagi. So 2T class, example class. Kalaulah tadi kita gunakan eksperimen kita ini tadi 18.77 class, all right? So what happened over here? If kalaulah tadi 1.877, okay, kalaulah kita 2T kan dia, alright, so jawapan dia akan jadi 3.754. So itu yang kita akan dapat, okay? And of course, eksperimen yang kita buat kali itu tadi, I am going to use the readings that I got, which is 18.88, which is 1.888. Okay. Now, kalau kita lihat lagi satu per square root 2T. So, kelas. 1 bahagikan dengan square root 2 kelas. And then you times with T. Kalau tekan T kita tadi yang ini kelas, 1.877. Kita akan dapat dalam 1.32 something. And kalau D tadi half T, alright, which is 1.877, you divide it by 2, and you are getting 0.93 blah blah blah. So class, as you can see from here, alright, soalan ini tadi kelas, okay, kita diberikan 2T, kita diberikan adakah ianya akan jadi T, adakah dianya 1 per square root 2T, ataupun tadi dia akan jadi, ataupun adakah dia akan jadi tadi 1 over 2T. So class, you can see for yourself. Sebenarnya, you tambahlah berat dia ini tadi, tak ada apa-apa perbezaan pun.
Originally it is 1.877 and then you bandingkan antara yang ini tadi, yang mana paling dekat dengan yang ini tadi. Of course, this is the one. So, cerita dia apa? Cerita dia tadi tak akan ada perubahan dalam you punya ayunan kalau tadi pendulum itu objek dia you besarkan ataupun you kecilkan. Maksudnya apa di sini kelas? Maksudnya bila you buat eksperimen ni nanti, kalaulah you ayunkan seekor cicak, lepas tu you ayunkan seekor babi pada ladung yang sama, you akan dapati mereka berayun dalam jumlah period yang sama. Okay? So nanti kalau dalam exam apa yang dia boleh bagi tahu you? Dia akan bagi tahu you, okay? Si Ali, budak kecil, dia nak main buaian. And then selepas itu, yang si bapa Ali itu tadi naik bersama-sama, dia dokong si Ali itu tadi dan dia main buaian yang sama. So do you think there will be a difference in the time taken for the complete oscillation itu tadi? So the answer is no. So jadi kelas, itulah jawapan dia untuk soalan ini. But then I just want to share with you what happened back in the year 1993. You tahu tak apa jawapan yang saya bagi? Saya dengan bangganya kelas. Kalau ini tadi disebabkan oleh T, jisim dia ni tadi M. Kalau you increasekan dia 2 kali ganda, mestilah 2T. Ini yang saya jawab. Padan muka dengan saya. You see? Tapi masa tu kita pun tak tahu macam mana nak conceptualizekan benda ni kan tadi. So sekarang soalannya adalah kenapa tak ada perbezaan? Kelas, why do you think that there is no difference over here? You can hang whatever objects that you want. Alright? Berat dia mungkin you boleh tambah, jangan katakan 100 gram, you nak tambah 1 kg pun tak apa, as long tali tu tadi boleh support lah 1 kg tu. So class, why do you think there is no difference in the time taken for one complete oscillations itu tadi? Apa yang sebenarnya berlaku? So siapa nak kongsikan jawapan dia? So we have the answers over here. All right, because the length of the pendulum is still the same. Exactly. Yes, Hanan. Love it. All right. Siapa tadi? Diana pun bagi jawapan yang sama because the length of the string it is the same. Even actually kalau you faham apa yang kita buat awal tu tadi kelas, you sebenarnya dah boleh bagi jawapan dengan cepat. Kenapa? Sebab you tadi sudah diberikan clue. Apa clue yang saya bagi dekat you tadi? You are given that the time taken it is 2 pi L over G square root. Kelas, T ini tadi, masa yang diambil hanya bergantung kepada L, panjang tali ladung itu tadi, dan G. Okay. So, kalau tali L tu tadi panjang dia lain, and then you pergi buat eksperimen ini dekat planet Cooker Pendus hamba, so dia akan jadi lain. As long you change the gravity value dan you tukar panjang L itu tadi, jawapan ini tadi akan jadi lain. So itu sebabnya you when study physics, you have to be very sensitive each time you come across any equations given to you. Because if you don't really understand the equations and you faham equation itu semata-mata sebab diberikan dan you hafal, but you don't know in and out of the equations, that's when you will find physics is going to be challenging. Alright, but other than that, I don't see any problem. Alright, so itu yang perlu kita ingat. Okay, class. So, so far you all okay ke? Senyap dia tu. Risau gak sir. Patricia okey, ada seorang, 2 orang, Marsha. Okey, ramai. Ni tak sampai 100 pun.
Okey, Dina, okey. Koko tu apa? Okey. Ke kena respon okey je? Okey, apa yang okey? Okey, sir. Okey lagi. Belum syahid lagi Yang dah tak okey boleh respon enggak? Dah tak okey ni. Okey kelas. Ingat soalan yang pertama kata tadi apa? Berkenaan dengan panjang ladung tu tadi di mana? So kita dah jawab menggunakan eksperimen itu tadi, kita dapat jawapan. And soalan yang eksperimen yang gini pun tadi, okey, apa yang berlaku bila kita tambah jisim tu tadi pun kita dah dapat jawapan dia. And ada lagi satu soalan yang menarik. So, jadi kelas untuk nak jawab soalan ini. Okay, now I just need to erase everything, alright? So Silakan sir. Ya? Silakan. Korang nak buat energizer ke sikit sebelum kita masuk soalan kedua? Kita dah nak pukul 4. Saya risaulah korang senyap je. Kalau ada yang nak, saya nak ajak korang buat breakfast challenge lah. Orang kata buat senaman petang-petang ni, kita buat apa? Buat senaman sikit supaya korang ready lah untuk pergi next. Tak apa, apa yang tak apa? Boleh, pur boleh. Pur ni pur teri ke apa? Nah, korang tahu ke breakfast challenge? Saya takut ada yang tak ikut trending, masih energetik. Tak apa. Biasa tak tahu. Serius ke? Tak tahu makan ke? Alamak, serius lah. Nama awak A je. Tak tahu sir. Tapi buat ni memang kena on camera. Korang okey ke? Okey, saya tunjukkan dulu Nanti saya play lah. Saya play lagu. Yang pertama guys. Takut apa? She. Tu saya buat. So, pertama hidup ke api dulu. Boleh? Saya guna tangan kanan, hidup ke api, buat ke kanan. 1, 2, 3. Korang kena buat. Cikgu Mas terbalik. Dia bukan macam gini. Ni dah baby shark du. Terbalik. Dia daripada kiri ke kanan. Okey, 1, 2, 3 hidup ke api. Serius rasa buat. Patut ombak. Korang breakfast tak? Okey, potong perlahan. Okey, step ketiga, 1, 2, 3 potong perlahan. Tak. Ada tak ni buat ni? Lepas tu hujan perlahan-lahan. 1, 2, 3. Okey, potong laju-laju. Hujan laju. Next, pegang pipi kanan, pegang pipi kiri. Lepas tu pecahkan telur. And then next, kacau telur. Ting. Ni lonceng lah. Okey, ready? So kali ni saya jemput untuk onkan kamera. Kita nak check kita punya breakfast challenge. Serius lah. Oh, saya tahu. Azril baru tahu. So guys, kita nak ambil kedatangan lagi sekali. Boleh cikgu? Untuk kita bersamalah dengan korang ni. Cikgu Fazlina. So guys, yang belum on camera, Abang Is bagi masa. Macam biasa, 10 saat. So Abang Is minta tim untuk rekodkan sesi ni. So siapa yang on camera, kita tahu kedatangan dia. Boleh? So sila-sila, Abang Is bagi masa. So korang nak bersiap dulu. So aktiviti ni, Abang Is minta on camera. Kita akan buat dalam 10 saat. Abang Is akan play lagu sekali. Kita buat sama-sama. Okay, thank you. Syafi dah ada. Faris ada ke tu? Easy. Batrisha biasa buat ke? Afrina biasa buat ke? Korang kalau ada akaun TikTok, beritahu lah. Kita orang follow. Okay. Tak ada laptop, phone tengah charge. Alah Rif, saya dah biasa dah. Alasan-alasan ni. Ingat tak on camera, saya bagi tahu cikgu korang tak ada. Saya simple je. Okay, 10. Ready? 9, 8, 7, 6, 5. Cik Irfan dah ready. 4, 3, 2, 1. Okay guys, ready? Saya akan play lagu. So, jom sama-sama. Bismillah. Saya tak hafal sangat step dia. Alright, ready? Hitungan. Okay, api. Potong. Hujan. Laju sikit. Hujan. Arfan macam, apa benda kita buat ni? Guys, dapat ke tak? Okay guys, lagi sekali.
kali ni saya minta stopkan dulu music. Saya nak korang feel dulu, okey? Pertama, hidupkan api. Step dia ada 10. 1, 2, 3. Api. Yang pertama. 1, 2, 3. Step pertama. 1, 2, 3. Okey. Step kedua, ombak. Ni breakfast ni adalah macam easy sikit. Yang step ketiga, potong perlahan. 1, 2, 3. Okey, yang keempat, hujan perlahan. 1, 2, 3. Dia kalau TikTok ni dia goyang sikit lah. Okey, Abang Is tak ajar gitu. Okey, step yang kelima, potong laju sikit. 1, 2, 3. Serius lah, Abang Trisha macam gini je. Abang Is nak buat juga lah. Korang boleh palau Abang Is segitu je. I nak buat macam easy lah. Minum air je. Dia biasa je. Dia relax je. Cikgu buat lah. SPM pun cikgu je ambil. Bukan kita orang. Oi, Syafi Rosli, betulkan rambut. You tak tengok I betulkan rambut lagi ni. Jangan main-main. Jangan sir. Keluar cicak nanti. Okey, dah potong laju. Hujan laju. 1, 2, 3. Okey, next. Apa dia? Pegang pipi kanan. Pegang pipi kiri. Lepas tu pecahkan telur. 1, 2, 3. And then kacau telur. 1, 2, 3. Lepas tu lonceng ada 2 kali. Lonceng kanan, lonceng kiri. And then settle. Okay, saya nak play lagu. Korang ready, tarik nafas. Hembuskan. Ingat record yang on kamera, kita kira hadir dah. So yang belum on, boleh ke? Alik ada tak? Dina, Safia, Izran, Ilyas. So guys, ready? 5, 4, buat betul-betul Syafi. I'm watching you, Syafi. Api. Ombak. Potong. Hujan. Potong. Hujan. Kacau telur. Bel. Alright, bagi temukan paling gemuruh kepada pelajar-pelajar MRSM Alor Gajah. Guys, kelas online kalau korang boring memang meninggal guys. So jaga momentum, nak elak bosan pada Abang Is simple je. Korang ada soalan, respon. Kalau tak respon, memang kejap lagi korang akan flat. Okay, dapat? Ini skill tau. Nak belajar, you nak kekalkan momentum. Kita nak sambung soalan kedua. Kalau korang okay, boleh komen ready. Kalau korang okay, boleh komen ready. R-E-A-D-Y. Pelajar MRSM boleh ada Rodi pula. Ready. Okay. So kekalkan momentum, silakan sir. Soalan kedua. So soalan kedua kelas. Masih soalan daripada tahun saya juga, 1993. Alright. But this time dia bagi pendulum ini tadi agak menarik. Why? Because it also tests you from the point of energy. So a little bit about the energy. As you know, the conservations of the energy. You can't create the energy. You can't destroy the energy, right? Okay, because the energy can only change from one form to the another form. So itu basically the idea of the energy. So for that questions, alright. Now let me share the screen with you dan you cuba fahamkan apa soalan itu tanya tadi ya kelas. So the questions over here, sekejap. Kita cari soalan dia. So there you are class. Okay, this is it class. So over here class, kalau kita lihatkan soalan ini tadi. So class, this is the questions class. Now what happened, okay, you have this pendulum system, okay, and then the length, the original length tu tadi adalah O hingga ke X. But then what happened when this pendulum, it starts to swing, when it reach to the equilibrium point, yang maksudnya point yang masa sebelum dia ayun tu, betul-betul di bawah tu tadi, okay. So apa yang berlaku adalah dia ada lagi satu rod R itu tadi, okay. So dekat sini nanti kita boleh lihat perubahan yang berlaku, apa, OX, alright, itu pivot yang gunakan apa dia punya panjang OX tu tadi. Yang dekat R itu tadi, itu pivot dia yang memberikan panjang ladung menjadi RZ. So kelas, soalan dia di sini, okay, yang manakah tak betul, alright. And the difference in the pendulum length itu tadi adalah daripada awalnya dia 50 and then bila dia pasang yang OR, okay.
So dia ada perubahan dekat sana dalam 20 cm. So basically we know, okay, cara dia berayun tu tadi akan berayun dengan nilai panjang ladung yang berbeza. Okay. Now of course when I say panjang dia berbeza tu tadi kelas, it is over here kelas. Okay. So you can see that this is, let's say, L1, and over here dia akan menjadi L2. Okay kelas. And actually I have the setup over here. Okay, yang ini. Kita akan gunakan yang ini tadi. Okay, so yang ini tadi dekat atas tu. So yang ini nanti saya akan letakkan dia dekat sini supaya bila dia berayun nanti kelas, okay, when it starts to oscillate, so you can see yang ini tadi dia akan pergi begini. Okay kelas. So that's what will happen over here. Now, class, what do you think, which is not the true statement over here? Do you think that the gravitational potential energy at point X, okay, is equals to the gravitational potential energy at point Z? Or what do you think for your B punya statement tu tadi? The kinetic energy at X is the same as the kinetic energy at the point Z. And the time taken from X to Y, it is equals to the time taken from Y to Z. And the final one, which is D, the maximum velocity happens when the you punya pendulum ball tu tadi, it is at the point Y. So class, can you please tell me dekat sini tadi yang mana tak betul? Ingat kelas, yang mana tak betul? What is your answer? So ramai yang jawab C. Okay. So ramai ya, ramai yang menjawab C. Okay, very interesting. Alright. So actually you all are correct. Memang betul lah. Nah, memang betul jawapan dia itu tadi adalah C. So what happened here exactly, class? When you start to let it oscillate, alright? So when you start to let it oscillate, dia akan berayun di sini tadi, okay? Dan you boleh tengok masa yang dia akan ambil tu tadi kan. But then when you have this thing, alright? Let's say I letak ni tadi bawah sedikit. Ketat pula. Aduh, sakit je tangan. Tak boleh tukar dia punya ni pula. Okay. Anyway, never mind. It is okay. So, class. So, there you are, class. Right? Of course, you can't see the string. Tapi ini tali dia. Betul-betul dekat sini tadi. So, kalau saya lepaskan dia, class, let's see what you will get. Kita lihat apa yang akan berlaku, guys. Now, kalau kita ayunkan dia sedikit sahaja, so tak nampak efek dia sangat. So the best is kalau kita ayunkan dia dengan sudut yang lebih besar. So jadi kelas, see what happens. So you can see, right? By right, yang ini tadi kalau saya letakkan di bawah lagi, so kita boleh nampak efek dia tu tadi dengan lebih jelas, okay? But then you can see perbezaan dia itu nanti. Imagine kalau saya ada di sini tadi kelas, right? So kalau saya ayunkan dia, nampak tak? Dia agak cepat. And kalau tadi saya ketepikan yang ini tadi, alright, because dia akan berayun daripada sana tadi kelas, so you boleh nampak masa dia ini tadi agak slow jika dibandingkan dengan yang ini tadi. Okay, so this is very fast. Alright, so apa yang jawab tadi memang betul lah. Very good.
Congratulations. And now I have another interesting questions for you to answer. And it is something to do with the distance and displacement. So class, distance and displacement class. So apa kaitannya dengan pendulum? Class, apa kaitannya soalan pendulum ini tadi dengan distance dan juga displacement? So class, let's see what we can do. If you are given this, okay class, so ini tadi, apa yang saya akan buat, saya akan tarik dia and it will swing class. Dia akan berayun. So let's say you start at this point and you let it swing all the way to this point. Okay class? And the angle of the oscillations, okay, from point A to point B, dia adalah bersamaan dengan 60. So class, I want to share these questions with you. And let's see if you can answer these questions. So class, can someone please tell me over here, what is your answer? A ball which is suspended by a string swings from X to Y, okay, and then you need to find what is the distance traveled by the ball. So class, apakah jarak yang dilalui oleh bola itu tadi? So class, siapa tahu apa yang perlu kita lakukan? Okay, so class, I'm going to share with you, all right, this is the basic mathematical punya equations yang perlu kita gunakan, all right. Sebab apa kita nak cari jarak yang gini tadi, all right. So you have learned this in mathematics, all right. If this is 1 meter and if this is 60, you can find S class. And what is the formula? It is 60 over 360, and then it is 2 pi u times with r, which is equals to 1. Okay class, so itulah yang kita akan dapat. Okay, and of course some of you will start to use the mathematic punya formula. So you will change 60 itu tadi kepada radian, because 60 you times with pi over 180, you will get pi over 3 radian class. So S yang kita cari tadi adalah R theta. So you can say R it is 1 and the theta it is pi over 3. So tak kira lah apa yang you gunakan. Okay, it is simply pi itu tadi class. When you divide it by 3, you are going to get the answer very close to 1.05. Okay, so class, this is the distance. But now class, let's say if I ask you the same questions, alright, kalaulah saya tadi tanya you soalan yang sama, tapi saya tak nak distance, okay, I don't want the distance, but what I want now is this. So class, what is the displacement over here? So siapa boleh bagikan jawapan dia? Apakah displacement dia di sini? Displacement, remember, displacement tadi adalah jarak yang dilalui, kelas, displacement tadi adalah jarak yang dilalui di sini. Ini adalah kita punya displacement. So if you see here, this is 1 meter, this is also 1 meter. Now, can you please tell me what is theta over here?
Now, theta di sini tadi mesti kena sama kelas. So this is 60 and this is also 60. Yes. So therefore, you could see that the triangle shapes over here, it is equilateral triangle class. So therefore, the answer it is 1 meter. Tapi harus berhati-hati. Kalau you kata displacement dia 1 meter. Okay, 1 meter. Yes, it is correct. But then you must understand, for you to give the answer for the displacement over here, okay, you go back to the basic quantity that you can find in your physics, okay, because we do have the scalar and also the vector quantity class. Okay, so far you are just giving me the magnitude, but then you forgot to give me the directions. So the right answer is 1 meter and to the left. Siapa yang bagi ni tadi? Batrisha ada, Faris ada. Okay, so semua yang ini tadilah. Siapa yang bagi jawapan tu tadi? Together with the directions. So memang betul lah. Betul apa yang you bagi tahu tadi. So jadi kelas. So that is what we need to do lah. Bila kita jawab soalan-soalan physics ini tadi. But then of course nanti ada yang pelajar akan tanya kan. Yes, because this is just the what do you call just like a workshops, just like a seminar over here. So it is okay for us when you're given the questions and then you conduct the experiment and then you find what is the answer. But then when it comes to the exams, you don't have this opportunity to do the experiment to find what is the answer. Am I right? Because you happens to be in the exams hall. So you don't have this opportunity. So if ever you happens to be in that case, you don't know what is the answer. So that is why class, I am very sure Cikgu Zuhairi you tu di kelas, mesti dia akan bagi tahu you. Class, please understand the concept. Alright. So, tapi masalahnya, understand konsep itu tadi yang macam mana? Is it just because you know the formula? No, that's not right. It is beyond that class, okay? I wish we have at least another extra 2 hours, all right, for me to share with you actually what we could do. You see, Cikgu Zuhairi pun dia dah komen, concept. Whatever you do, you go back to the concept. When he says understand the formula, cikgu you bukan bagi tahu setakat understand formula macam tu saja tahu. No, it is not that class. Seriously, it is not that. Come on. Kita setakat ini, of course, I tahulah. Saya cerita pun banyak pasal pendulum kan. Tapi pendulum pun tak banyak habis tau cerita dia tu. Okay, class. Let's look into this class. Alright, let's see what I meant ataupun apa yang cikgu you maksudkan tadi dekat sana. Understand the formula. So class, if you see here, now I'm going to share the OneNote. Okay class. So apa yang perlu kita tahu di sini? Okay class. Ingat, what we need to do now, class, kalaulah tadi you diberikan persamaan T, which is equals to 2 pi L over G. So class, that is the basic formula for our pendulum. And you know very well what should be the length of the pendulum over here. This is the one class. Okay, all the way to the center. All right, and we have seen this, okay, from our experiment. Tapi you sekarang, kalau tadilah you kata, oh now I know the formula. I know the formula. It is fine. No, I don't think so. You know the formula. Can you please tell me what are you going to get when you have T you plot with L? What are you going to get when you have T squared when you plot with L? Or what are you going to get when you have T you plot with with L square root? And what are you going to get when you have T you plot against the square root G? Bukan itu saja kelas. You also have to understand if
panjang tadi L meter, you akan dapat to let's say you will get a T seconds. Okay, T seconds. Now the questions over here. Kalaulah tadi saya nak double up kan panjang ladung itu tadi. Kalaulah saya nak double up kan masa yang diambil untuk satu tempoh ayunan. So berapakah panjang dia tadi? Of course you have to give in the terms of L. So how are you going to find that answer? You see that class? Itulah yang cikgu you maksudkan tu tadi. Understand the formula. Ni macam tadi. Macam tadi. Oh, kalau jisim dia M, kita akan dapat ayunan dia T. So kalau jisim dia sekarang menjadi 2M, ayunan dia berapa pula? We know the answer. It is still T. And how you know that? You can see from the equations over here. But what happens if you don't have these equations? So how are you going to answer this? You see? So itu yang dimaksudkan dengan kita perlukan lebih bacaan. Okay, kita perlu tahu bacaan ataupun daripada mana-mana latihan yang you buat itu tadi. So try to figure out not only what you see, apa yang diberikan saja, tapi apa yang tersirat di sebalik setiap formula itu tadi. Okay, so dia macam saya bagi tahu dekat kita punya coach is sebenarnya nak guna pingpong. Okay, as you can see I have pingpong ball tu kelas, bola pingpong tu tadi kelas. Imagine, alright, bola pingpong ini tadi kalau you baling dia ke atas, dia akan lantun. Okay, dia akan lantun. Now, it's very simple, right? You see the ball starts to bounce. Now, the question's over here, when you start to see the ball bouncing. Now, can you draw the graph, displacement versus time? Can you draw how are you going to get the velocity versus time? And how are you going to get the graph when you have accelerations versus time? Tapi soalan ini bukannya saya sengaja tanya you tau. Sebab soalan itu memang pernah ditanya pasal kalau bola itu bouncing. Okay. So itu sebabnya kelas. Alright. So apa yang saya buat dekat sini. Alright. So biasanya kita akan cuba cari beberapa soalan yang menarik yang kita boleh tukarkan dia kepada dalam bentuk eksperimen dan kita lihat hasil daripada eksperimen ini tadi dan juga pilihan-pilihan jawapan yang kita ada so that you could see how to connect the dots with whatever experiments that you have done and then whatever questions given to you. And even before that, you kena tahulah sedikit dia punya conceptual idea dan juga formula-formula yang terlibat. Okay, class. So actually with me actually kita pun ada Cikgu Siti. So I just want to share with you, actually Cikgu Siti ni macam saya juga, kami ni bekas jurutera. So kalau macam saya ni, I am actually the chemical engineer. I used to work as a process chemical engineer. So saya kerja sebagai jurutera kimia dalam masa rasanya 7 tahun. And then after that I took the VSS. And then lepas tu mula mengajar. Alright. Dan memang di CMN biasanya kalau di sekolah-sekolah jemput tu, kalau kita bagi apa-apa idea, memang kita selitkan melalui action lah. It's not only the physics in actions, even we have a chemistry in actions, we even have a maths in actions and even maths in actions. Alright. Bukannya bercerita, tapi kita ceritakan setiap satu subjek itu tadi melalui eksperimen. Okay. So maybe kepada Cikgu Fazlina nanti, kalau nak lihat maths in action, so nanti kita boleh lihat macam mana nak buat eksperimen-eksperimen itu tadi. So bolehlah kontak dengan apa kita punya Coach Isa ataupun mana-mana kita punya ahli dalam CMN itu tadi. So kita boleh berjumpa lagi kelas. Alright. So saya sebenarnya sudah pun ada banyak lagi. Okay, tapi saya pun perlu bersedia untuk my next class nanti. Alright. So anyway class, it has been an honor to be with you. So I really hope, I do hope that now kepada mereka yang daripada awal tu yang you rasakan fizik itu macam leceh lah, tak menarik lah. Trust me, actually, physics is a very interesting subject, right? And then
Kalau ada apa-apa soalan yang ingin ditanya, kalau you nampak komen tu ada Miss Dasmos kan. Saya selalunya memang banyak guna Dasmos. Okay, so memang sangat banyak guna Dasmos, but it's just that Fizik hari ni saya tak gunakan Dasmos. Tapi kalau kita cerita pasal yang lantunan bola pingpong tu tadi, I might have used the Dasmos tadi lah untuk bercerita. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Alright, dan kalau tak ada soalan pun it is okay. So bagi pihak saya lah secara peribadi, saya nak tahu kelas, apa yang you all belajar hari ini, apa yang you all dapat, apa yang menarik, apa yang tak best, apa yang cun, apa yang melecun. So please, tolong komenkan. Okay, Abang Ish, I will pass the floor to you. Alright, so sambil kita tengoklah feedback daripada pelajar kita tadi. So Pur kata apa? Banyak benda dia tahu, new knowledge. Oh Adam, new knowledge ke? Ish, boy. So Arisa, semuanya best. Okay, thank you so much. Hey, come on, I am having almost 99 participants over here. Alright, so please, I seriously love to know actually what y'all think, okay, with the experiments that we did just now. Okay. This was so much fun. Faham sangat-sangat. I learned how to visualize physics. Oh, that is very interesting. Okay, new formula. Okay, sir. Yep. Kita nak bagi link, sir. Kita minta adik-adik isi boleh ke? So guys, boleh klik pada link yang kami kongsikan. Saya share lagi sekali. Takut apa yang saya share link nanti dia ternaik ke atas. So boleh isi je dekat link yang kami bagi tu. So mungkin kita nak jumpa lagi, nak dengar lagi sharing daripada Serajinder. So guys, kalau nak bagi feedback tu pun janganlah best. Darjah 5 saya okey lah. Best tak hari ni? Best. Nanti kata 5 ni. Korang share lah apa yang orang kata one point lesson yang betul-betul wow, benda baru, mungkin antara pembelajaran yang you terkesan. Boleh share. Silakan. Dekat link yang kami kongsikan. Saya kira kita maintain hampir 100 pelajar. Yes, betul. Yang isi saya bagi tahu. Cikgu Fazlina. Ini pelajar ni isi kira hadir ni. Yang tak hadir ni saya tak tahulah macam mana nak bantu. So macam mana? Pelajar MRSM macam mana sharing dengan diorang hari ni? Oh, sharing dia macam biasalah dengan pelajar-pelajar yang lain. They're very responsive, they participate, okay. Alright. Tapi macam sebelum tu lah, apa ni, Coach Is, yang kita sempat bersemuka sebelum PKP tu. Betul. Dengan pelajar-pelajar sekolah kisah. Kita sempat gigi Jadi kalau sebenarnya kalau tak ada lah COVID ni kelas, bayangkan kita dah sampai dah kita akan Alor Gajah sampai dekat sekolah you dan dengan cikgu you sekali, kita akan semua preparekan semua barang-barang ini sebab ini physics in action class. Yes. Ini bukannya you duduk, kita tunjuk slide dan kita kongsikan. No. Kita nak buat sama-sama. Kita akan buat sama-sama so that you can see, you can feel, you can experience and you can challenge your initial thought. You think it is like this, and then after you do the experiment, you see for yourself. So benda itu saya yakin you akan sampai bila-bila pun takkan lupa. Especially you takkan lupa dengan muka saya yang handsome dengan rambut terabai ni kan. Boleh ke kita orang nak sampai MRSM korang? Tapi kalau saya datang, saya tak datang seorang lah. Saya bawa geng. Very much can. Serius lah. Tak boleh, abang polis tak bagi. Tu yang tak sampai tu. Okey. Satu benda baru lah. Kalau next, kalau jumpa lagi Serajinder, korang nak belajar apa lagi dengan dia? Kalau boleh bagi tahu apa topik yang spesifik, lagi cun. Okey. Lagi kita boleh belasah dengan aktiviti yang menarik. Kalau nak subtopik pun lagi okey lah. Make it spesifik. Nak try. Kemis, dia nak kimia. Okay, Pur pun nak kimia. Nuklear, force and motion. Sir. Kalau nak try AdMath boleh ke sir? Selain fizik. Boleh. Kalau you nak try AdMath. Korang punya AdMath macam mana? Quantum. Kemis.
Admit dah pandai. Serius ah? Admit dah pandai Oh Serajinda lama. patut masuklah kelas dia orang. Itulah, I pun nak belajar lah dengan you all ni nanti. Okay, Miss. Okay, thank you. So guys, boleh ucap terima kasih, boleh ucap thank you kepada Serajinda yang sudi berkongsi dengan kita hari ini. Terima kasih. Thank you for your time, sir. For your energy, for your knowledge. Sebab sanggup sudi berkongsi dengan kami. So, siapa ada kat sini yang nak unmute, nak share thank you dekat Serajinda? Nak bagi tahu, sir. I nak cakap sikit, sir. Terima kasihlah, Gajah. Thank you, sir. Alright, good. Ada tak yang nak share apa yang dia dapat hari ni daripada Serajinda? Korang jangan segan-segan. Serajinda okey je. Sir, siapa yang paling aktif tadi, sir? Ha? Yang paling aktif tadi, yang respon? Banyak juga yang aktif. Banyak juga. Oh, okey. So, antaranya, sir? Nama siapa yang you ingat? Saya ingat Yasmin, saya ingat Awang, siapa lagi? So, Batrisha. Tapi Batrisha ni, she sounds very familiar lah. Tak tahulah dia pernah datang kat sini ke tak. Ayo. Apa khabar? Nama siapa tu? Irfan, saya Irfan. Okey. Apa yang awak belajar daripada Serajinda hari ini? Mestilah. Aminah pun ada. Janganlah. Saya nak beritahu yang saya suka rambut saya. Oi, same man. Kalau you nak beli boleh ya. Saya bagi melalui Lalamu nanti. Itulah. Bila kelas fizik, nanti dapat apa? Dapatlah rambut Serajinda. Janganlah macam tu kan. Untuk fizik. Ada siapa lagi nak share? Dia nanti kan belajar apa hari ni? Belajarlah baik saja. Macam TikTok. Itulah yang dia ingat. Thank you very much for the best sharing. Thank you. Siapa lagi nak share? Ada? Azril. Azril sihat. Azril share sikit. Azril dapat apa daripada Serajinda? Arif mudah faham. Part apa tu Arif? Mudah faham. Azril apa khabar? Azril jangan segan-segan. Azril belajar apa hari ni dengan Seraj? Untung dapat cakap dengan Serajinda. Boleh je Azril nak unmute. Very informative. Thank you Syafi. Belajar tentang pendulum. Okey, apa lagi yang awak dapat? Apa yang wow? Mic kurang hari ni. Oh, okey. Pendulum ni sebenarnya banyak. Ada energinya, ada momentumnya, kita tak buat. Lepas tu pendulum ni kalau kita nak kaitkan dengan heat tadi, pendulum tu kita rendamkan dalam air panas, lepas tu masukkan dalam air yang lain. So berapa pula suhu dia tu nanti. That's a lot of interesting actions that you can see. Alright. Tapi 2 jam ni minta maaf lah ya. Tak banyak kita boleh buat. Okey, saya nak ucap terima kasih juga kepada semua pelajar-pelajar MRSM Alor Gajah. So, siapa yang dah isi link feedback boleh komen dan yang dah isi boleh komen dan yang belum isi saya sharekan lagi sekali link feedback tu boleh isikanlah sekejap. So guys, saya perasan tadi ada yang nak join kelas AdMed lah, kelas fizik. So kami ada grup Telegram, nak join ni percuma je. Kelas ada sekali kita offer untuk special fantastic class. Kalau korang nak join secara percuma, ada ke yang nak? Kalau Serajinda, AdMed lah atau matematik. Kalau ada yang nak, saya share link. Kalau tak nak, it's okay. Korang nak AdMed ke nak kimia? Ke nak dua-dua? Dia nak tu laju. Kenapa kena pilih Abais kalau dua-dua saya punya? Okey, saya minta tim untuk kongsikan link Telegram. Korang ada Telegram? Kimia dengan AdMed. Boleh sir? Kalau AdMed korang akan bertemu dengan Serajinda lah. Kalau Serajinda ada buat kelas, korang nak join. Sir, you ada buat kelas. Kelas Serajinda tengah malam tu. Burung hantu. Siap ada tengok movie kan sir? Ada. Kita tengok movie seram lagi. Okey, terima kasih. Cikgu korang ada lagi ke? Cikgu fizik korang. Assalamualaikum.
Cikgu Zulhilmi, betul ke saya sebut? Saya takut saya sebut salah nama pula. Ya, Cikgu Zuhairi kan? Zuhairi, okey sorry. Cikgu Zuhairi ada ke? Cikgu Zuhairi nak respon apa-apa ke? Cikgu ada. Okey. Cikgu mungkin sedikit cikgu, mungkin daripada Cikgu Zuhairi wakil daripada MRSM. So far okey ke menepati apa yang kita kongsikan? Mungkin Cikgu Zuhairi nak tambah sikit, okey je. Nak share secara kalau tak boleh unmute, mungkin nak share by chat pun okey je. Kita bagi ruang. So guys, sebelum tutup, macam biasa kita nak ambil gambar dulu, boleh ke guys? So silakan untuk onkan kamera sementara Abais tunggu Cikgu Fizik korang respon dekat ruangan chat, okey ke sharing hari ni. So silakan Abais bagi 10 saat untuk onkan kamera untuk kedatangan kita ambil gambar jap. Okey boleh? So kali ni ingat wajah yang dah belajar fizik, perasaan korang tu tonjolkan dari segi wajah korang. Sangat-sangat okey tapi kita cikgu tak sempat nak buat macam ni. Faham? So kita sama-sama lah berkongsi. That's why mungkin cikgu lain kongsinya lain. So mungkin ada apa yang korang dapat, yang korang faham, bolehlah discuss balik dengan cikgu korang. Okey, kami dah belanja link group Telegram ni untuk grup sains ke kimia ni. Ni untuk form 4 dan form 5. Silakan guys untuk join. Kalau korang ada Telegram boleh join lah. Okay guys, jom kita nak ambil gambar sebelum kita tutup. Okay, it's okay. Faham je. Mak kat belakang. Mak ke tepi sekejap mak nak ambil gambar. Okay guys, dah ready? Silakan saya bagi macam biasa 10 saat kita nak ambil gambar. So gambar ni kami akan share dekat dalam grup sebagai tanda kedatangan korang. Alright, sebelum kita tutup jom. Boleh je. Nak ajak family boleh je Okay guys, 10, 9, silakan. Kedatangan sebelum kita tutup. 8, 7, 6. Yang mana ada. So okay. Kalau tak nak adakan kedatangan, tak ada masalah. 5. Guys, wajah yang dah belajar Fizik in action. Okay? Fizik in action. 4, 3. Ada lagi yang nak buka? Alia, Farha ada, Syaza, Alia, ada ni, Johan, Su, Wadina ada tak? Saya takut gambar korang tak ada, kira tak datang lah. Camera problem dah biasa. dah biasa. Okay, 1. Okay, sebut Fizik in action. Boleh unmute. 3, 2, 1. Oh, lupa. Fizik in action. Dengan sekolah rendah jadi. Lupa. Budak MRSM ni. Okay, lagi sekali. 5. Ingat tau. Fizik in action. Korang buatlah action korang. Tak payahlah ikut saya. Okay, 5, 4. Siapa lagi belum on camera? 3. Syaza. Najiha. 2, 1. Fizik in action. Fizik in action. Alright, thank you guys. Bagi tepukan untuk Serajinda. Terima kasih juga kepada cikgu fizik korang. Terima kasih kepada semua pelajar MRSM Alor Gajah yang sangat awesome. Kita akan jumpa lagi guys di perkongsian akan datang. Mana tahu kita jumpa untuk subjek lain pula. Yang buka kamera Batisha. Batisha dapat apa hari ni daripada Serajinda? Nak share sikit? Silakan. Dapat belajar pasal apa yang formula tak semesti kena hafal je. Kita kena faham kenapa formula tu macam tu. Tak faham formula lagi senang lah kan? Alright. Afrina belajar apa? Thank you. Next sila. Belajar. Jangan gelak je. Dalam kelas tengok gelak je. Belajar lah. Belajar dalam kalau kita tengok pendulum ni sebenarnya banyak benda yang kita boleh dapat daripada benda tu, such as displacement, distance and also formula, and we can also draw many kinds of graphs. Nice. Thank you very much. Mungkin daripada Jejaka, Pur nak share sikit. Pur belajar apa hari ni dengan Serajinda? Silakan. Okay, best dia. Enjoy.
Apa yang enjoy? Apa yang best? Dapat tahu benda yang tak pernah tahu sebelum ni. Apa tu contohnya? Contoh macam yang kalau kita tambah berat kat pendulum pun dia punya time sama je. Oh, okay. Nice. Okay, all the best Pur. Arfan, mungkin Arfan nak share sikit. Arfan dapat apa daripada serajin dia? Daripada tadi saya tengok eksperimen dijalankan, faham. Sebab sekarang pun dekat maktab tak dapat kita nak buat eksperimen sebabkan COVID. So dapat chance tengok serat lakukan eksperimen. Sebelum ni tak pernah buat eksperimen ke? Kat maktab kurang. Explanation. Yelah, faham. Lah macam cikgu awak kata kadang tak sempat kan? Okay. Thank you Arfan. Marsha ada ke? Marsha nak share apa yang Marsha belajar? Apa yang Marsha dapat daripada serajin dia? Okay, simple je. Satu benda. Apa yang wow. Silakan. Syafi Rosli ada? Sorry, Syafi Rosdi. Ada. Silakan, Syafi Rosdi dapat apa daripada serajin dia? So, saya suka demonstration eksperimen dia memang in-depth. Kita faham basically apa yang dia cuba nak sampaikan. So, yang okay part tu lah. Saya selama ni kalau kita tengok eksperimen kat YouTube, kadang-kadang explanation dia tak cukup tepat dan tak cukup complete. Tapi sebagi explanation yang memang supaya budak faham lah macam tu lah. So alright. Dia lagi detail, kita boleh buat sama-sama lah kan? Betul. Alright. Okay, all the best. Thank you Syafi. So terima kasih semua. So jumpa lagi.